This call is now being سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا وهداية ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا وإلهم الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أبصر رحمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المسلم فلا نفعنا بالدارين sekarang. Mas'alatun, orang yang sentiasa berhadas. Seperti orang mustahadah atau salisil baul. Baul tu kencing. Dan orang tayamum kerana ketiadaan air. Tiga, jadi dua jenis ya. Jadi satunya orang yang sentiasa berhadas. Apa tu masuk di bawah misalnya ialah seperti orang mustahadah atau salisil baul. Ni dua-dua ni mustahadah dan salisil baul. Ini masuk misal bagi orang yang sentiasa hadas. Yang keduanya orang tayamum tiada kerana ketiadaan air. Dua. Mustahadah masuk dalam kata orang sentiasa berhadas. Salisil baul masuk dalam kata orang yang sentiasa berhadas. Dan orang yang tayamum tiada, ini bukan kerana. Tiada, nak bagi mudah fahamnya, kita ubah daripada tiada kepada bukan. Tafsir. Yang ini bukan kerana ketiadaan air. Dia tayamum tapi bukan kerana tak ada air. Lepas tu dia tayamum tu seperti kerana sakit. Air ada tak boleh nak guna. Atau luka. Itu. Jadi dia luka, dia ada lukaan atau dia sakit tu seperti demam. Luka tu maknanya dia tak boleh sentuhkan air di tempat yang luka saja. Kalau demam tu tak boleh sentuh dengan air, tak boleh guna air pada seluruh anggota wuduk atau anggota mandi. Kalau luka ni tak boleh sentuh air di tempat luka tu saja, di lain boleh. Maka jadi katanya dua jenis orang. Satunya orang yang sentiasa berhadas. Yang keduanya orang yang tayamum bukan kerana ketiadaan air. Sungguhnya menyapu keduanya, dua orang saja. Sungguhnya menyapu keduanya dua orang saja. Orang sentiasa, orang tayamum. Sungguhnya menyapu keduanya dua orang. Dua orang. Orang sentiasa hadas, orang tayamum tiada kerana ketiadaan air. Jadi dia boleh nak sapu khuf tapi harus mandi.
sungguhnya menyapu, yakni menyapu khuf, menyapu dua moza. Dah. Nak senang panggilnya kita panggil kasut lah. Menyapu keduanya, yakni menyapukan khuf itu, jadi boleh boleh dia nak sapu khuf. Boleh dia nak sapu khuf. Dua-dua orang ni boleh nak sapu khuf. Menyapu keduanya itu barang yang harus bagi keduanya. Barang ini untuk barang yang harus bagi keduanya. Barang yang harus ini untuk barang yang harus bagi keduanya. Apa dia barang tu? Daripada sembahyang. Maknanya barang tu ialah sembahyang. Mana sembahyang yang harus bagi kedua. Jikalau ada lagi tinggal tuhurnya. Jikalau tinggal lagi, ini masih ada lagi. Jikalau tinggal lagi, jikalau masih ada lagi. Jikalau ada lagi tinggal tuhurnya. Tuhur mana yang ia dua orang tadi. Memakai dua moza, yang tuhur yang dia pakai dua moza. Tuhur yang dia pakai dua moza maknanya kita maklum, maknanya nak boleh sapu khuf tu dia syaratnya kena pakai khuf pada ketika suci kan. Nak boleh sapu tu syaratnya kena pakai khuf dalam masa suci. Barang yang harus tu apa dia? Dan demikian itu barang yang harus bagi keduanya. Satu fardu dan beberapa sembahyang sunat. Itu. Jadi maknanya dua orang tadi, orang yang sentiasa berhadas, orang yang tayamum, yang boleh dia buatnya ialah satu fardu dan beberapa sunat. Samalah masalah tayamum dan masalah daimul hadas. Jika dan tu tak nak. Jika ada memakainya itu belum lagi ia mengerjakan fardu. Dan jikalau adalah hadas itu sudah mengerjakan fardu dan sunat. Dan jikalau adalah hadas itu sudah mengerjakan fardu dan sunat atau sudah mengerjakan fardu jua sahaja, maka tiada menyapu keduanya. Melainkan bagi sunat jua. Kerana sapu keduanya itu diiringkan atas tuhur keduanya. Dan iaitu tiada memberi faedah lebih daripada yang demikian. Yang demikian tu ialah fardu dan sunat
atau fardu saja, fardu je. Mana satu fardu beberapa sunat. Maka jikalau berkehendak tiap-tiap daripada keduanya, dua orang tadi mengerjakan fardu yang lain, wajib ditanggal muazzanya dan bertahur lain dengan sempurna. Kerana bahawasanya ia sudah berhadas dengan nisbah kepada barang yang lain, barang yang lebih atas satu fardu dan sunat. Maka bahawasa seumpama ia, yang kedua, memakai atas hadas. Memakai khuf, memakai dua moza atas hadas. Makai atas hadas tu mana pakai khuf pada masa berhadas. Dalam masa berhadas. Pada hakikatnya. Maka bahawasanya tahur itu tiada mengakatkan hadas. Dan jikalau hilang uzur, maka tiada menyapu, yakni wajib memulai pakai moza dan membasuh kaki. Ya. Kita buat kesimpulan dulu. Kita buat kesimpulan dulu. Kita nak mulai di mana? Satunya, orang yang sentiasa berhadas sama juga orang yang tayamum. Tapi di sini itu masalah tayamum tu dia tanya tayamum bukan kerana ketiadaan air. Sebab apa dia gitu? Sebab biasanya ada depan tak? Tu ada depan. Ada depan. Jadi orang yang tayamum kerana ketiadaan air. Bukan kerana ketiadaan air. Mana dia tayamum sebab dia sakit. Maka kita maklum orang yang tayamum ini dia boleh mengerjakan dengan tayamum dia itu satu fardu dan beberapa sunat. Dua fardu tu tak boleh. Banyak sunat tu boleh. Begitu juga orang yang sentiasa berhadas seperti orang yang mustahadah. Orang yang mustahadah dan begitu juga seperti orang yang salisul baul, mana kencing dia sentiasa basah, sentiasa keluar. Maka ni pun sama juga boleh guna dengan wuduk dia, tapi yang ni wuduk lah. Jadi orang yang sentiasa berhadas apabila masuk waktu dia kena tunggu macam tayamum. Dia kena tunggu masuk waktu, sudah masuk waktu dia basuh, lepas tu dia ikat. Lepas tu dia ambil wuduk. Dia basuh tempat kemaluan dia. Dia ikat kalau sepatut kena ikat. Lepas tu dia ambil wuduk. Sudah ambil wuduk tu boleh guna dengan wuduk itu satu fardu dan beberapa sunat. Maka itu hukum bagi orang yang dua-dua orang itu. Nisbah bagi semayang. Maka dalam keadaan biasanya, kalau dia tak pakai khuf, kita bayangkan kalau kedua-dua orang tadi itu tidak pakai khuf. Maka kalau nisbah bagi daimul hadas, orang sentiasa berhadas tu selepas pada dia ambil wuduk, dia semayang satu fardu saja atau dia semayang fardu dan beberapa sunat, maka tak kira lah dia berhadas ke tak berhadas. Ini kita jangan tilik pada masalah khuf lagi. Kedua-dua orang ni apabila dia sudah ambil wuduk, itu kalau orang sentiasa berhadas, apabila dia sudah tayamum, maknanya dia boleh guna satu fardu saja. Boleh guna satu fardu saja dan beberapa sunat. Maka apabila dia dah guna, apabila dia dah sembahyang satu fardu,
dengan wuduk itu atau dengan tayamum itu. Maka tak kiralah dia batal wuduk ke, berhadas ke, atau tak berhadas, apabila nak sembahyang fardu yang lain pula, mesti dia tayamum lain. Mesti dia ambil wuduk lain. Kalau daimul hadas, sentiasa berhadas tu, maknanya kena ambil wuduk lain. Dia kena ambil wuduk lain. Kalau orang tayamum, maknanya mesti kena tayamum lain. Begitu ya. Kita maklumnya begitu. Jadi maknanya kena ambil wuduk lain, artinya kena tayamum lain. Walaupun tidak ada sebab-sebab yang membatalkan wuduk dia sekalipun. Gitu ya. Walaupun nisbah bagi tayamum, maknanya tidak ada, maknanya tak keluar angin, tak bersentuh, tak qada hajat, tak bersentuh antara lelaki perempuan, tak sentuh kemaluan, tidak keluar angin, tidak tidur. Tapi kalau nak sembahyang fardu lain tu mesti kena apa dia? Kena tayamum, artinya kena wuduk lain. Maknanya wuduk dia ni untuk fardu yang kedua dia disalah katanya batal. Wuduk daim orang sentiasa berhadas apabila dia dah guna untuk satu fardu, seolah kata wuduk dia untuk satu fardu tu dah habis. Maknanya apabila nak guna fardu yang lain tu mesti kena tayamum balik, artinya mesti kena ambil wuduk balik. Itunya. Habis tu kita masuk di dalam bab kitanya apabila dia pakai khuf. Pakai khuf ni ganti daripada basuh kaki ya. Ganti daripada basuh kaki. Maka kita katanya ambil orang yang mustahadah atau orang sentiasa kencing, keluar kencing tu artinya orang yang sentiasa berhadas. Jadi apabila masuk waktu, dia pun basuh kemaluan dia. Sudah basuh, dia ikat. Lepas tu cara dia lagi akan datang, ikat macam mana tu lagi akan datang dalam bab istihadah lagi akan datang. Sudah dia ikat, maknanya supaya darah tak menitik. Tu maksud dengan ikat, maknanya buatlah, pakailah macam mana lagi akan datang ceritanya, supaya darah dia tu tak menitik, tak keluar-keluar. Maka dia ikat. Maksudnya ikat, bukan maknanya adalah cara lagi akan datang. Sudah tu dia ambil wuduk. Selepas pada ikat, dia ambil wuduk. Maka ambil wuduk tu, sudah dia ambil wuduk, dia pun pakai khuf. Situ. Sudah dia ambil wuduk, dia pakai khuf. Apabila dia pakai khuf sudah, jadi wuduk yang dia ambil wuduk yang ada kat dia sekarang tu boleh dia guna untuk satu fardu dan beberapa sunat. Itu saja. Maka apabila dia sudah ambil wuduk, dia pakai khuf. Apabila sudah dia pakai khuf, dia sembahyang fardu zuhur masalan. Atau maghrib. Maghrib masalan. Dia sembahyang, ikutlah fardu mana-mana pun, tapi nak senang buat misalnya, kita katanya maghrib masalan. Dia sembahyang maghrib. Apabila dia sembahyang dia sembahyang maghrib, mana dia dah guna dengan wuduk dia untuk satu fardu. Jadi mana wuduk yang dia tadi dah hutanya habis. Maknanya dah tak boleh guna untuk fardu yang kedua, dah tak boleh guna. Walaupun tak ada keluar angin, tak ada menyentuh antara kulit lelaki perempuan, tak ada sentuh kemaluan, tidak qada hajat, tak keluar angin sekalipun, tak tidur masalah. Jadi dah tak boleh kan? Dah tak boleh. Dah tak boleh dia nak guna fardu yang kedua tu tak boleh. Maka apabila dia nak apabila dia nak
nak semayang fardu yang kedua. Situ masalah kitanya. Apabila dia nak semayang fardu yang kedua. Jadi misal kitanya semayang maghrib, dia dah semayang. Lepas tu apabila dia nak semayang isyak pula. Apabila dia nak semayang isyak pula. Situ dia nak buat macam mana situ? Itu boleh nak sapu ke kena basuh kaki. Lepas tu masalahnya apabila dia selepas pada semayang maghrib, dia batal wudu. Dia batal wudu. Lepas tu dia nak solat sunat. Isyak belum masuk lagi. Boleh nak sapu ke tidak? Jadi soal sekarangnya, apabila masuk waktu maghrib, cuba tulis. Apabila masuk waktu maghrib, dia pun rekas-rekas, dia ambil wudu. Dia ambil wudu. Kalau yang tayamum pun, dia tayamum. Kalau yang tayamum pun, dia tayamum. Apabila masuk maghrib, cuba tulis tengok. Apabila masuk maghrib, dia pun rekas-rekas, dia pun ambil wudu. Kalau orang sentiasa berhadas. Kalau orang yang demam tadi, dia pun tayamum. Sudah dia ambil wudu, sudah yang ni ambil wudu, sudah yang ni tayamum, dia semayang maghrib. Dia semayang maghrib. Selepas pada dia semayang maghrib, selepas pada semayang maghrib. Ni nak kira selepas pada semayang maghrib. Kita buat rupanya satu. Selepas pada semayang maghrib, dia tak batal wudu. Selepas pada semayang maghrib, dia tak batal wudu. Dia tak batal wudu. Tetapi sekarang nak salat isyak. Satu, kita katanya masalah kitanya lepas salat maghrib. Tidak batal wudu. Tidak batal wudu, tapi nak salat isyak. Mana nak salat isyak tu nak semayang fardu kali yang kedua lah. Yang keduanya, tidak batal wudu. Kita buat jadi 4 masalah. Yang keduanya tidak batal wudu. Tetapi nak salat sunat. Isyak belum masuk lagi. Isyak belum masuk lagi. Sekarang dia nak semayang sunat. Dua. Jadi yang kedua ni, tidak batal wudu. Maknanya tidak batal wudu tu maknanya tak datang sebab berhadas kan.
tidak keluar angin, tak tidur, tidak menyentuh kulit lelaki perempuan, tak sentuh kemaluan, tidak qadha hajat. Begitu. Yang ketiga pula, tiga dengan empat ni batal wudu. Yang ketiga batal wudu. Dah batal wudu. Dah batal wudu. Dah batal wudu. Nak solat isyak. Nak solat isyaknya maknanya nak solat fardu yang kedua. Nak solat isyak. Nak solat isyak maknanya nak solat fardu yang kedua. Empat. Tiga, saya ulang sekali lagi. Dah batal wudu tetapi nak solat isyak. Batal wudu, nak solat isyak. Empat, batal wudu, nak solat sunat. Empat, batal wudu, nak solat sunat. Tetapi nak solat sunat. Jadi maknanya tiga dia batal wudu, lepas tu dia nak solat fardu yang kedua. Maknanya nak solat isyak tu. Yang keduanya sudah itu batal wudu, lepas tu dia nak solat sunat. Isyak tak masuk lagi. Isyak tak masuk lagi, waktu isyak belum masuk lagi, sekarang nak sembahyang sunat. Tapi dia sudah, jadi maknanya empat kelakuan ni selepas pada dia sembahyang maghrib. Lepas tu, ini misalnya, sembahyang mana-mana pun, jadi samalah. Ini kita buat misal, satu saja ialah sembahyang maghrib. Lepas tu, misal lain, sembahyang fardu yang lain, kita kias. Sebab dikehendaki dengan fardu di sininya ialah sembahyang fardu yang 5 waktu dan sembahyang nazar. Sembahyang nazar pun, sembahyang qadha pun masuk dalam sembahyang fardu. Sebut kata sembahyang fardu tiga bagai. Satunya sembahyang 5 waktu, sembahyang nazar, sembahyang qadha. Lepas tu ulang sekali lagi. Jadi sekarang selepas pada dia dah tunaikan satu fardu ialah sembahyang maghrib pada misal kita. Lepas tu selepas pada sembahyang maghrib, jadi 4 kelakuan. Satunya tidak batal wudu. Tetapi sekarang dia nak solat isyak. Satu. Dua, tidak batal wudu tetapi sekarang dia nak solat sunat. Isyak tak masuk lagi. Contohnya waktu isyak tak masuk, tak ada nak qadha, tak ada nak nazar. Nak sembahyang sunat saja. Maka yang kedua ni kita maklum. Boleh bagi jawab tak? Yang kedua. Boleh solat teruskan. Yang kedua ni sudah sembahyang maghrib, tak batal wudu. Jadi yang kedua kita boleh bagi jawapan dulu pada yang lain. Yang kedua ni apa jawapan dia? Apa dia? Selepas pada sembahyang maghrib tak batal wudu, dia nak sembahyang sunat. Kan? Boleh sembahyang terus. Tak payah buat apa, boleh sembahyang terus. Sebab tayamum dan wudu. Wudu orang yang sentiasa berhadas boleh guna pada satu fardu dan boleh guna pada beberapa sunat. Ikut sukalah sunat. Jadi yang kedua kita dah tahu jawab kan? Tapi nak masuk dalam kelakuan dia. Kelakuan yang kedua kita dah bagi jawapan. Yang ketiga dah batal wudu.
Selepas maknanya selepas pada sembahyang maghrib, ni kita letak katanya selepas pada sembahyang maghrib semua. 4 kelakuan ni. Nah, selepas pada sembahyang maghrib, wudu batal. Batal wudu. Tetapi dia sekarang nak solat isyak. Dia sekarang dia nak solat isyak. Nah, apa dia nak buat? Sudah sembahyang maghrib, sekarang dah masuk isyak, nak solat isyak. Apa yang dia kena buat? 3, 4, dah batal wuduk. Selepas pada sembahyang maghrib, batal wuduk. Apabila batal wuduk, dia nak solat sunat. Isyak tak masuk lagi. Dia nak sembahyang sunat. Sunat. Apa dia? Serah kat dia lah. Nak sembahyang sunat. Itu 4 kelakuan. Lepas tu kelakuan yang kedua, kita dah maklum jawapannya. Kelakuan yang kedua, kita dah maklum jawapannya. Tengok. Maka kita kembali kepada kitab. Dia katanya kita ambil awal balik ya. Sungguhnya sana 79 sungguhnya apa dia? Sungguhnya menyapu keduanya. Sungguhnya menyapu keduanya itu barang yang harus bagi keduanya daripada sembahyang. Jikalau ada lagi, ini masih ada lagi masih ada lagi tinggal tuhurnya yang memakai 2 mozah. Ni. Jadi maknanya selepas pada dia ambil wudu, apabila masuk waktu maghrib, apabila masuk waktu maghrib, dia pun ambil wudu. Sudah ambil wudu, dia pakai khuf. Sudah pakai khuf, dia solat maghrib. Mana gitu. Dia solat maghrib. Jadi maknanya kalau begini, sudah apabila masuk waktu maghrib, dia pun ambil wudu. Sudah ambil wudu, dia pakai khuf. Selepas pada dia pakai khuf, dia berhadas. Apabila berhadas tu macam mana? Tak boleh solat maghrib kan? Tak boleh nak solat maghrib sebab dah batal wudu. Sebab dia kita katanya masuk maghrib, dia ambil wudu atau dia tayamum. Selepas pada dia ambil wudu, selepas pada dia tayamum, orang sakit dia tayamum, orang sentiasa berhadas dia ambil wudu, selepas pada wudu tayamum tu dia pakai khuf. Sudah pakai khuf, dia berhadas, tak sempat nak solat maghrib. Itu kena ambil wudu lain. Itu kena ambil wudu lain. Lepas tu boleh dia nak sapu. Boleh dia nak sapu di situ. Sebab dia gitu. Ya, sebab belum guna dengan mana-mana lagi. Belum guna, wuduk dia tu kali pertama tu belum guna pada sembahyang lagi. Maknanya apabila batal wuduk, tak sempat nak sembahyang maghrib, dia batal wuduk, maka dia kena ambil wuduk balik. Lepas tu ambil wuduk balik di situ, boleh dia nak sapu khuf. Begitu ya. Tapi masalah kita nak cakap sekarangnya, jikalau ada tinggal tuhurnya yang memakai 2 mozah, maknanya dia ambil wudu, dia pakai khuf. Sudah pakai khuf, wudu dia tak batal. Apabila wudu dia tak batal, dia pun sembahyang. Begitu. Dia pun sembahyang. Sembahyang apa tu? Sembahyang fardu dan fardu saja atau fardu dan sunat-sunat. Dan yang demikian itu barang yang harus bagi keduanya, satu fardu dan beberapa sembahyang sunat. Jika ada memakai itu, belum lagi ia mengerjakan fardu.
Jika jadi maknanya saat ni itu katanya harus bagi dia tu satu fardu dan beberapa sunat tu kalau dia selepas pada dia pakai khuf dia belum guna pada mana-mana semayang lagi. Semayang fardu tak guna lagi. Dia tak guna pada semayang fardu lagi. Dah. Dan jikalau berhadas itu sudah mengerjakan fardu dan sunat atau sudah mengerjakan fardu jua, maka tiada menyapu keduanya melainkan bagi sunat jua. Dan jikalau jikalau adalah berhadas. Ini masalah batal wuduk. 3 dengan 4. Tengok 3 dengan 4. Dan jikalau adalah hadas itu sudah mengerjakan fardu. Fardu maghrib dalam misal kita. Fardu dan sunat. Tak apa dah. Atau sudah mengerjakan fardu jua maghrib saja atau maghrib dan sunat ba'diyah maghrib. Maka tiada menyapu keduanya. Melainkan bagi sunat jua. Maka tiada menyapu kedua mana tak boleh nak sapu melainkan bagi sunat jua. Jadi kita tengok di kelakuan yang 4 ya. Tengok di kelakuan yang 4. Mana kelakuan yang 4 tu maknanya dah batal wuduk, lepas tu nak sembahyang sunat. Begitu ya. Jadi maknanya isyak belum masuk lagi. Lepas tu jadi contohnya kita solat maghrib. Selepas pada kita solat maghrib tu kita sembahyang sunat ke ba'diyah ke tak sembahyang sunat ba'diyah sama. Selepas pada sembahyang maghrib, lepas tu selepas pada sembahyang maghrib tu dia sembahyang sunat ba'diyah juga ke dia tak sembahyang ke tak kira lah sama. Selepas pada dia sembahyang maghrib saja atau sembahyang maghrib serta sunat ba'diyah. Dah batal wuduk. Ni masuk yang keempat. Batal wuduk. Apabila batal wuduk, dia nak solat hajat pula. Isyak belum masuk lagi. Dia nak solat sunat. Isyak belum masuk lagi. Nak solat sunat hajat. Masalah. Nak solat sunat apa dia? Istikharah. Artinya mana-mana sunat. Isyak belum masuk lagi. Maka macam mana? Dia batal wuduk ni. Maka dia pun kena ambil wuduk. Apabila dia ambil wuduk, boleh sapu. Kalau tak boleh sapu, boleh sapu. Sini. Dia ambil wuduk untuk nak sembahyang sunat. Jadi yang 4 tu, dia ambil wuduk, boleh sapu. Boleh nak sapu. Jadi, selepas pada sembahyang maghrib, sembahyang maghrib saja ke, atau selepas pada sembahyang maghrib, serta sunat ba'diyahnya, itu misal, atau sunat lain, lepas pada tu dia batal wuduk. Lepas pada dia batal wuduk sebab keluar angin masalah. Dia keluar angin. Keluar angin, batal wuduk. Apabila batal wuduk, dia nak solat sunat, nak solat hajat. Masalah. Apabila nak solat hajat, boleh nak solat terus ke tak boleh? Tak boleh nak sebab batal wuduk. Maka dia kena ambil wuduk. Apabila nak ambil wuduk, boleh sapu ke tidak di situ? Boleh sapu. Sebab apa? Kenapa boleh sapu?
sebab yang dia wuduk yang dia ambil belum maghrib, yang belum pakai khuf tadi tu belum diguna pada dua fardu. Bukan diguna pada satu fardu saja, ialah maghrib. Jadi maknanya wuduk yang kali pertama tu, wuduk yang dia ambil wuduk belum pada nak solat maghrib, belum pada nak pakai khuf tu diguna pada satu fardu, kan? Lepas tu satu fardu sunat boleh banyak. Tapi dia batal wuduk nak sembahyang sunat pula tak boleh lah. Maka dia ambil wuduk, dia boleh nak sapu khuf. Boleh nak sapu khuf. Tu mana katanya, maka tiada menyapu keduanya melainkan bagi sunat jua. Mana boleh nak sapu untuk sunat saja. Tiada menyapu keduanya, bukan kata apabila sudah sembahyang maghrib dia batal wuduk, lepas tu terus pergi sapu khuf. Jangan buat gitulah. Tapi dalam kitab dia cakap gitu kan. Mana apabila kita sudah sembahyang maghrib, kita batal wuduk, nak sembahyang sunat. Sudah sembahyang maghrib, batal wuduk. Sudah batal wuduk, nak solat sunat. Lepas tu nak buat macam mana? Ambil wuduk lah. Jangan ikut betul-betul dalam kitab dia kata boleh nak sapu khuf. Dia pun sudah batal wuduk, sapu khuf, solat lain. Tak boleh lah buat begitu. Jangan betul-betul sangat. Jadi maknanya di sini dia katanya maka tiada menyapu, mana ambil wuduk lepas tu sapu khuf. Tu maksud dia. Jadi maknanya rekan-rekas. Maka tiada boleh menyapu melainkan bagi sunat jua. Gitu ya. Melainkan bagi sunatnya. Maknanya kalau lepas pada dia sembahyang maghrib, dia batal wuduk, lepas tu dia nak solat sunat, maka dia ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, diberi pilih. Nak basuh kaki pun boleh, nak sapu khuf pun boleh. Tu mana menyapu, mana harus nak sapu khuf. Itu yang keempat kan, yang keempat. Kalau yang tiga, sudah ambil wuduk, pakai khuf, sudah pakai khuf sembahyang maghrib, sudah sembahyang maghrib tu sunat ada ke tak ada, itu kembali. Itu sama. Sudah sembahyang maghrib, tiba-tibanya masuk isyak. Dah. Sudah sembahyang maghrib, dia batal wuduk. Apabila batal wuduk, dia pun nak solat isyak. Sebab sekarang isyak dah masuk. Apabila solat isyak, boleh nak sapu ke tidak? Dia ambil wuduk untuk nak solat isyak, boleh nak sapu ke tidak? Tak boleh. Jawapan pun duduk kat situ juga. Maka tiada menyapu keduanya melainkan bagi sunat jua. Maknanya nak solat isyak boleh sapu ke tidak? Tak boleh. Jawapan 3 dengan 4 duduk kat situ, ada kat situ. Maka tiada menyapu keduanya melainkan bagi sunat jua. Maknanya kalau nak masuk isyak, apabila sembahyang maghrib, dia batal wuduk. Lepas tu nak solat isyak. Kena? Tak boleh nak sapu khuf. Macam mana? Ambil wuduk macam biasalah. Mana kena basuh kaki. Tak boleh basuh khuf, sapu khuf maknanya tak boleh nak basuh kaki. Apa dia tak boleh nak sapu khuf, mesti kena basuh kaki. Gitu. Tak boleh nak sapu khuf, mesti kena basuh kaki. Itu dah 3 dengan 4 dah selesai. Duduk ada kat situ lah. Tengok sekali lagi. Baris yang ketiga, dan jikalau adalah hadas itu sudah mengerjakan fardu. Fardu kita ni fardu maghrib. Dalam misal kitanya maghrib. Dan jikalau adalah berhadas itu, berhadas tu bila sudah tak kala dia tu sudah mengerjakan fardu dan sunat. Maghrib dan sunat ba'diyah kita katanya. Jadi selepas pada sembahyang maghrib dan ba'diyah maghrib. Itu mana?
selepas pada dia mengerjakan sembahyang maghrib dan sunat ba'diyah maghrib, dia pun berhadas. Itu mana dan jika adalah hadas itu sudah mengerjakan fardu dan sunat. Atau sudah mengerjakan fardu juga. Mana? Sudah sembahyang fardu maghrib. Begitu. Tak sempat nak, belum pada nak buat sunat-sunat, dia batal wudu. Gitu. Maka apabila batal wudu, jadi lepas pada batal wudu tu dua. Lepas pada batal wudu tu nak solat fardu ke nak solat sunat. Kan? Jadi 3 dengan 4 kan? Batal wudu, lepas tu 4 tu nak solat sunat. Yang ketiga tu nak solat isyak kan? Tengok. Maka tiada menyapu, tak boleh nak sapu, melainkan bagi sunat jua. Apa maksud? Kalau sunat boleh sapu, kalau fardu tak boleh nak sapu. Dua jawapan duduk kat situ. Tiada menyapu keduanya melainkan bagi sunat jua. Maknanya, kalau sunat boleh nak sapu, kalau fardu tak boleh nak sapu. Jelas? Kalau sunat boleh nak sapu, tapi janganlah buat begini. Sudah batal wudu, nak solat sunat, dia ambil air sapu. Tak basuh muka, jangan buat begitulah. Maknanya, kalau sembahyang sunat boleh nak sapu, maknanya dia ambil basuh muka, ambil wudu. Ambil wudu. Jangan tanya pula niat ke tidak. Macam biasalah. Macam biasalah. Ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Selepas pada basuh kepala, dia kata sapu, boleh nak sapu untuk sunat. Maknanya dia beri pilih dua di situ. Dia beri pilih. Beri pilih antara kita nak basuh kaki, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Artinya kita tak nak pecah khuf, kita sapu di atas khuf. Boleh. Jadi boleh nak sapu di situ. Itu mana maka tiada menyapu keduanya melainkan bagi sunat. Begitu. Tetapi kalau selepas pada sembahyang maghrib, batal wudu. Apabila batal wudu, nak solat isyak, maka jawapannya tiada menyapu keduanya melainkan, tiada menyapu keduanya dua orang tadi itu, melainkan sunat jua. Mana kalau nak solat isyak, tak boleh nak sapu. Apa makna tak boleh nak sapu? Maknanya, kena basuh kaki. Maknanya nak solat isyak tu ambil wudu, kena basuh kaki. Begitu. Itu jawapan duduk kat situ. Dua-dua jawapan duduk kat situ. 3 dengan 4 tu rasanya dah tahu jawapan. Dan jikalau berhadas itu sudah, bagi 3 kali sekali lagi. Dan jikalau adalah hadas itu sudah mengerjakan fardu dan sunat atau sudah mengerjakan fardu jua, maka tiada menyapu keduanya melainkan bagi sunat jua. Lepas tu kerana sapu keduanya itu diiringkan atas tuhur keduanya. Dan iaitu tiada memberi faedah lebih daripada demikian itu. Kita tengok nanti. Belum selesai lagi masalah ilat dia ni. Tapi jawapan dah boleh jawapan. Ini kerana ni ilat dia saja. Kenapa boleh sapu untuk sunat? Kenapa tak boleh sapu untuk fardu? Insya-Allah. Maka kita untuk hari ini kita tangguh di situ dulu. Jawapan dah kita selesai. Jawapan 3 dengan 4 kita dah selesai. Lepas tu tinggal ada ilat dia. Kerana. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم افتح لنا فتوى معرفنا ونور قلوبنا من نورك الكريم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انا نستعينك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه ردد علينا وافتح سبحانه